Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Taufik bagi pembelajaran secara maya. Pelajar boleh membuka modul untuk darjah 1, 2 dan 3 bagi bulan April 2020. Sebelum tu, jangan lupa untuk like page MMTC di Facebook untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Okey, di minggu lepas kita telah menyentuh tata bahasa dan juga teknik membuat ayat dan teknik membuat ulasan. Okey, untuk minggu ini kita akan membuat rumusan bagi keseluruhan untuk minggu pertama dan minggu kedua supaya kita boleh membuat persediaan bagi menghadapi ujian untuk bulan April pada minggu hadapan. Okey, tata bahasa yang pertama yang kita bincangkan ialah kata kerja. Okey, kata kerja terbagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tidak transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya. Dan kebiasaannya kata kerja transitif ni dia mempunyai imbuhan mem di hadapan, mem dan men. Seperti contohnya baca, dia adalah membaca. Okey, kata kerja tidak transitif pula adalah dia tidak memerlukan objek dan dia kebiasaannya mempunyai imbuhan di hadapan. Okey, itu je yang kita kena ingat bagi kata kerja. Untuk kata kerja transitif, dia mempunyai imbuhan mem, dan kata kerja tidak transitif dia mempunyai imbuhan di hadapan. Okey, jom kita tengok video ini untuk memahami dengan lebih lanjut berkenaan dengan kata kerja dalam siri animasi. Nenek! Nenek! Seri, cuba lihat kapal-kapal itu. Seri tahu apa yang kapal itu buat di laut ini? Sudah tentulah. Mereka sedang menangkap ikan. Apa yang sedang kamu buat ni, Rafizi? Oh, ayah. Saya sedang mengulang kaji pelajaran. Ini modul interaktif daripada Learning Pod. Ayah yang mendaftarkan saya kelas maya ini. Learning Pod juga telah menghadiahi Rafizi voucher buku sebanyak RM50. Bagus. Kalau begini, ayah akan menghadiahkan komputer riba kepada kamu agar kamu mudah untuk belajar pada bila-bila masa. Terima kasih, ayah. Dalam perbualan tadi, Rafizi ada menyebut kata kerja mengulang kaji, mendaftarkan, menghadiahkan dan menghadiahi. Setiap kata kerja ini menerima imbuhan yang berbeza. Ini kata kerja transitif. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Wah, cantiknya. Teruskan berjalan, Daniel. Jangan tercengang dan berdiri di tengah-tengah laluan ini. Maaf, cikgu. Saya terpegun dengan keindahan hutan simpan ini. Kalau begitu, malam ini awak tidur berbumbungkan langit dan berselimutkan embun sajalah. Sarah, pandai awak bergurau. Dalam perbualan tadi, mereka ada menyebut beberapa perkataan seperti berjalan, tercengang, berdiri, terpegun, berbumbungkan, berselimutkan dan bergurau. Semua perkataan-perkataan tersebut tergolong dalam kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Okey, tata bahasa yang kedua telah kita pelajari ialah kata hubung. Apa itu kata hubung? Secara ringkasnya, kata hubung ni adalah untuk penggabungan sesuatu ayat, kata ataupun frasa. Okey, contoh kata hubung ialah dan, boleh, sementara dan sebagainya. Okey, ayo kita tengok video animasi ini untuk pemahaman yang lebih lanjut. Dorothy pergi bercuti untuk menenangkan fikiran.
Dia duduk di atas bukit hingga waktu senja. Pemandangan di situ sangat cantik ketika matahari terbenam. Hujan turun dengan lebat semasa Dorothy turun dari bukit. Dia berharap agar menjumpai tempat berteduh. Dia jatuh sakit kerana peristiwa itu. Situasi tadi ada menggunakan beberapa contoh kata hubung. Apakah itu kata hubung? Mari kita pelajarinya. Kata hubung digunakan untuk menghubungkan ayat-ayat kecil menjadi satu ayat lengkap. Ada 6 kata hubung dalam pelajaran hari ini. Antaranya termasuklah agar, hingga, kerana, ketika, semasa dan untuk. Untuk pengetahuan anda, setiap kata hubung mempunyai fungsi. Agar dan untuk berfungsi untuk menyatakan tujuan atau harapan. Hingga berfungsi untuk menyatakan had sesuatu. Kerana berfungsi untuk menyatakan sebab. Akhir sekali, ketika dan semasa berfungsi untuk menunjukkan masa. Mari kita lihat contoh ayat yang boleh dibina menggunakan kata hubung berikut. Bagaimanakah membentuk ayat yang lengkap menggunakan kata hubung? Ayat lengkap dibentuk daripada gabungan ayat 1 dan ayat 2 dengan kata hubung. Oleh itu, kata hubung amat penting bagi membentuk satu ayat yang lengkap. Okey, bagi subtopik yang kedua pula ialah teknik membuat ayat. Okey, apa yang kamu telah mempelajari daripada teknik membuat ayat pada minggu lepas, iaitu kita telah mempelajari teknik si budi dan salam. Cikgu tak nak menyentuh dengan lebih lanjut, maksudnya tak nak cerangkan keseluruhan, tapi kedua teknik itu, si budi ni sebenarnya untuk membuat ayat yang ringkas dan pendek. Dia mempunyai subjek dan juga predikat, manakala teknik salam ni dia lebih kepada untuk menerangkan tujuan. Contohnya ibu membuat air dengan menggunakan bekas air untuk dihidangkan. Okey, maksudnya ayat tu akan jadi panjang. Okey, ayo kita lihat video ini untuk pemahaman yang lebih lanjut, dan di situ juga ada menerangkan jenis-jenis ayat. Wah, rajinnya Wina. Apakah yang sedang kamu buat itu? Saya sedang menulis ayat. Kamu tahu apakah itu ayat? Ya, ayat merupakan gabungan antara subjek dan predikat. Terdapat 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Tetapi, sekarang saya perlu menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberi oleh cikgu. Bolehkah awak bantu saya? Sudah tentu boleh. Mari saya tunjukkan cara menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Pertama, kamu perlu perhatikan dahulu frasa dan gambar yang diberi. Kemudian, kita bina ayat lengkap, iaitu ada subjek dan predikat. Jangan lupa masukkan frasa pada gambar tadi dalam predikat. Mudah bukan? Okey, itu sahaja untuk minggu ni. Selepas ni, pelajar boleh mengisi siri latihan yang telah cikgu sediakan di dalam bentuk Google Form. Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh ajukan di dalam grup WhatsApp. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.